Okey, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada video kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terus menonton video ini. Okey. Jadi seperti biasa dalam perkongsian pembelajaran pendidikan seni visual, kita akan mengupas topik demi topik. Okey, apakah topik yang kita akan bincangkan? Jom mari kita tengok satu-satu. Okey, jadi pada perkongsian kali ini kita akan menyentuh, kita akan belajar sedikit berkenaan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam seni catatan. Jadi tokoh yang pertama iaitu Abdullah Arif. Okey, antara karya Abdullah Arif ialah Pokok Mengkuang Bukit Mertajam yang dihasilkan pada tahun 1950 menggunakan cat air. Okey, itu karya yang di atas ni, Okey, karya Abdullah Arif ni sebenarnya banyak menggunakan teknik ataupun sapuan-sapuan berus mengikut style impressionism, iaitu pengaruh daripada seni barat, seni catatan barat. Jadi Abdullah Arif ni, kalau kita lihat karyanya, dia banyak sebenarnya menggunakan subjek matter ataupun image dalam karyanya, iaitu seni landscape, banyak menggunakan landscape. Abdullah Arif juga dia banyak menyentuh ataupun menggunakan image yang menunjukkan kekayaan hasil bumi Malaysia pada era penghasilan karyanya, iaitu pada tahun sekitar tahun 1950 sehingga ke 60, sehingga tahun 1960-an. Antara karya yang pernah dihasilkan oleh Abdullah Arif iaitu Bumi Bahagia, Bumi Bahagia Lombong Biji Timah, Malaya pada tahun 1960. Itu antara karyanya yang dihasilkan pada masa berikut. Jadi itu sedikit berkenaan dengan Abdullah Arif. Lupa, Abdullah Arif ni merupakan tokoh juga yang ada di dalam seni lukisan. Jadi Abdullah Arif ni, ini mesti ingatlah antara tokoh yang wajib ada di dalam seni catatan. Jadi tokoh yang seterusnya ialah Yong Mun Seng. Yong Mun Seng dia berbeza dengan Abdullah Arif, di mana Yong Mun Seng gemar menggunakan tema alam dan figuratif dalam karyanya. Itu sedikit Yong Mun Seng. Jadi Yong Mun Seng juga gemar menggunakan berus kaligrafi Cina yang halus. Jadi kalau kita tengok dia punya karya di atas ni, dia lebih kepada Chinese painting, Chinese style lah painting. Selain itu, Yong Mun Seng juga banyak terpengaruh dengan gaya aliran impressionism tadi, sama dengan Abdullah Arif tadi. Tapi beliau ni banyak merujuk kepada tokoh dari barat, iaitu Paul, terutamanya dalam figuratif yang dihasilkan oleh Yong Mun Seng, figuratif, oleh mana tu, iaitu di atas tu, macam mana, gitu. Yong Mun Seng. Jadi sudah dua tokoh. Yang pertama Abdullah Arif, yang kedua Yong Mun Seng. Dan tokoh yang ketiga iaitu Chow Sia. Chow Sia ni pula dia juga menggunakan sumber alam, alam semula jadi, tapi dia fokus kepada subjek matter bunga. Jadi kalau kita tengok karya beliau ni, Bunga Kana, dihasilkan pada tahun 1940, juga menggunakan cat air. Kita tengok sudah 3 orang tokoh, tiga-tiga menggunakan cat air. Jadi secara langsung, jadi secara kesimpulannya, pada era tokoh-tokoh yang terlibat ni, diorang sebenarnya banyak menggunakan cat air dalam penghasilan karya mereka. Chow Sia ni dia pernah juga, jadi yang menariknya, Chow Sia ni juga pernah menerima bimbingan daripada Russell di England pada tahun 1933 dalam penghasilan karya cat air.
Okay, itu sedikit berkenaan dengan yang berkenaan dengan Chow Sia. Jadi tokoh yang seterusnya kita boleh tengok yang ini Ibrahim Abu atau Abi Ibrahim. Okay, antara karya beliau yang ada di atas ni, Fishing Village ataupun Kampung Nelayan, dihasilkan pada tahun 1958 dengan menggunakan cat air. Juga cat air. Jadi memang pada zaman dahulu memang orang suka guna cat air lah. Tidak tahulah, mungkin sama ada cat air itu memang mudah untuk didapati, senang dicari, lebih kurang begitulah kan. Jadi apa yang menariknya berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan Ibrahim Abu, dia antara artis ataupun pelukis tempatan yang banyak menghasilkan karya cat air. Dia bukan saja menghasilkan, tapi dia mahir menggunakan cat air. Okay. Selain daripada itu, Abi Ibrahim juga banyak menghasilkan karya yang seterusnya diterbitkan dalam majalah seperti majalah Mastika pada tahun 1957. Okay. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam seni catatan. Okay, jadi untuk perkongsian seterusnya kita akan mengupas pula bagaimanakah teknik-teknik ataupun apakah teknik-teknik utama yang ada dalam seni catatan. Okay, jadi jangan ketinggalan. Okay, semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit ilmu ataupun kefahaman berkenaan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam seni catatan. Okay, jadi itu saja untuk perkongsian ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang terus join. Okay. Namun, siapa yang baru melihat channel ataupun video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Okay, sekian terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.